Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk Berita Bonituri TV malam ini. Lebih ramai rakyat di pedalaman Sabah akan mendapat tanah selepas Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan pembubaran 1,671 hektar tanah daripada status hutan simpan. Lebih ramai rakyat Sabah di pedalaman akan mendapat tanah selepas Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini meluluskan pembubaran 1,671 hektar tanah daripada status hutan simpan kekal kerana mempunyai perkampungan penduduk tempatan. Rang Undang-Undang RUU Enakman Hutan Penubuhan Hutan Simpan dan Pindaan 2020 itu diluluskan selepas dibahas dua wakil rakyat iaitu Datuk Osman Jamal Waris Balung dan Datuk Jahid Jahim PBS Tamparuli. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal ketika membentangkan RUU berkenaan berkata pindaan tersebut turut membolehkan 11 lagi kawasan hutan simpan kekal ditubuhkan di negeri ini yang berkeluasan 34,873.32 hektar. Manakala 3,166 hektar hutan simpan kelas 2 komersial diubah kepada hutan simpan kelas 1 perlindungan. Perkampungan yang dikeluarkan dari kawasan hutan simpan ini akan diwartakan di bawah ordinan tanah bagi tujuan perkampungan yang melibatkan 15 buah kampung terdiri daripada 574 buah rumah dan melibatkan seramai 3,204 orang penduduk. Daerah-daerah yang terlibat adalah Pitas, Kota Merudu, Kota Blut, Tambunan, Sandakan, Tongot dan Sempurna serta pembubaran kawasan hutan simpan ini juga akan melibatkan penyediaan kawasan tanah perkuburan Islam yang baharu di daerah Tawau. Keluasan bagi setiap kawasan adalah berbeza-beza mengikut bilangan rumah ataupun household dengan juga bilangan penduduk. Datuk Speaker, di samping proses pembubaran kawasan-kawasan hutan simpan ini, kerajaan juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan keluasan kawasan hutan simpan negeri adalah mencukupi untuk memberi perkhidmatan ekosistem seperti bekalan air bersih yang berkualiti dan perbekalan dan pemeliharaan flora dan fauna dan juga sebagai habitat hidupan liar. Ini juga adalah bertepatan dengan obligasi kerajaan untuk memastikan lebih kurang 50% kawasan negeri adalah diliputi hutan selaras dengan komitmen negara di peringkat antarabangsa. Menurut beliau, pembubaran kawasan hutan simpan seluas lebih kurang 1,671 hektar itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap keluasan keseluruhan hutan simpan jika dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan perkampungan yang terletak dalam kawasan terlibat. Katanya pembubaran itu hanya melibatkan pengurangan sebanyak 0,5% daripada jumlah keseluruhan keluasan hutan simpan di Sabah. Muhammad Syafiq berkata walaupun kerajaan membubarkan status hutan simpan untuk diberikan kepada rakyat, namun kerajaan sentiasa peka kepada tanggungjawab memelihara ekosistem. Justru sebanyak 34,873.32 hektar kawasan akan dijadikan hutan simpan yang baharu. Kawasan yang terlibat ialah di Pensiangan, Nabawan, Beluran, Tenom, Kudat, Lahadatu dan Sempurna. Datuk Speaker, langkah-langkah pembubaran kawasan hutan simpan tidaklah dibuat dengan sewenang-wenangnya tetapi dilakukan demi kepentingan serta kebajikan rakyat Sabah, khususnya penduduk luar bandar yang benar-benar memerlukan kawasan bagi tujuan penempatan. Langkah-langkah pembubaran ini telah melalui proses pemilihan pemeriksaan secara teliti, ianya hanya kawasan hutan simpan yang benar-benar mempunyai penempatan ataupun perkampungan yang telah sekian lama wujud sahaja yang akan dibubarkan. Di samping itu, kerajaan negeri melalui pejabat hasil bumi, Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Tanah dan Ukur telah mengambil langkah proaktif dengan mencari kawasan tanah kerajaan yang masih mempunyai dirian hutan yang baik dan sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan hutan simpan untuk menggantikan kawasan hutan simpan yang perlu dibubarkan. Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM553 juta kepada kerajaan negeri bagi melaksanakan pakej bantuan COVID-19 untuk memerangi penularan wabak COVID-19 serta mentadbir urus negeri dengan baik.
Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Pertama 2020 itu dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal selaku Menteri Kewangan. RUU berkenaan dibahas 3 wakil rakyat iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Star Tambunan, Datuk Masyung Bana, Warisan Kuamut dan Jamawi Jaafar, Warisan Kemabong. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata sebanyak 75 juta ringgit akan diperuntukkan kepada Jabatan Ketua Menteri JKM dan daripada jumlah tersebut, 50 juta ringgit adalah peruntukan khas untuk membiayai perbelanjaan kecemasan COVID-19. Manakala sejumlah 10 juta ringgit untuk bantuan makanan dan keperluan kepada petugas di barisan hadapan dan 15 juta ringgit untuk bantuan keperluan bahan makanan di kampung-kampung terjejas. Duit yang kita nakkan ini cuma 553 juta ringgit. Manakala 100 lebih itu merupakan hasil foregone. Butiran-butiran lanjut mengenai peruntukan tambahan di bawah setiap pecahan kepala perbelanjaan ini adalah dicatatkan dalam penyata anggaran perbekalan tambahan pertama 2020 yang telah pun diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat di bawah kertas CMD 1/2020. Penyata anggaran tambahan memperjelaskan peruntukan bagi memenuhi keperluan program atau projek yang dilaksanakan di bawah pakej bantuan COVID-19 Sabah. Di samping itu, sebagaimana yang diumumkan bahawa kerajaan negeri telah dan sedang melaksanakan pelbagai langkah bantuan COVID-19 Sabah, maka sebahagian besar jumlah anggaran perbelanjaan tambahan 2020 ini adalah diperlukan bagi tujuan pelarasan akaun pendahuluan diri yang telah digunakan terlebih dahulu melalui kementerian dan jabatan yang telah dikenal pasti terlibat dalam penyaluran peruntukan ataupun bantuan kepada kumpulan sasar. Beliau berkata bagi membantu golongan petani, nelayan dan penternak yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebanyak 50 juta ringgit disediakan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi membiayai bantuan wang tunai one-off RM300 kepada seramai 169,630 golongan itu. Berdasarkan rekod, Ketua Menteri berkata sehingga 17 April sebanyak 118,635 senarai golongan penerima bantuan itu telah diterima yang mempunyai nombor akaun bank. Jumlah 10 juta untuk bantuan makanan dan keperluan kepada golongan petugas hadapan. Manakala jumlah 15 juta untuk bantuan keperluan bahan makanan di merata tempat kampung-kampung yang terjejas. Demi memastikan COVID-19 tidak terus merebak, para petugas barisan hadapan melaksanakan tugas paling mencabar dengan penuh tanggungjawab meskipun berdepan dengan risiko pelbagai kesukaran dengan mengharap menghargai komitmen dan pengorbanan golongan frontliners, maka kerajaan negeri melalui peruntukan disebut tadi akan dapat memastikan golongan penting ini mempunyai bekalan barangan guna pakai, peralatan face mask, hand sanitizer serta pakaian pelindungan PPE. Sehubungan ini, kerajaan negeri antaranya telah menyalurkan RM1 juta kepada setiap agensi frontliners seperti Polis, Angkatan Tentera Malaysia, Eastern ESCOM, Eastern Security Command, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Immigration Sabah, Jabatan Custom Malaysia, Jabatan Sukarela Malaysia. Saya yakin semua ahli-ahli yang berhormat dalam sidang Dewan Yang Mulia ini, hatta seluruh rakyat Sabah bersama dengan saya memberi sanjungan tinggi di atas perkhidmatan cemerlang para petugas barisan hadapan. Ini sebenarnya termasuk unit PPM dan kita pun dah salurkan beberapa bantuan untuk unit PPM. Mereka ini merupakan barisan hadapan hampir 3,000 lebih yang juga terdedah. Ada di antara mereka dah pun sangkut oleh kerana ada COVID ini. Ketua Menteri berkata sejumlah 24 juta ringgit pula disalurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am bagi membiayai bantuan tunai one-off RM300 kepada 62,638 warga emas, orang kurang upaya OKU dan anak yatim, manakala 2 juta ringgit disediakan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita, Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Di samping itu, sejumlah RM500,000 telah disampaikan kepada Universiti Malaysia untuk bantuan kepada pelajar yang berada di kampus induk Kota Kinabalu, Labuan, wilayah Persekutuan Labuan, Sendakan dan non-residential ketika perintah berkurung kawalan pergerakan ini. Datuk Speaker, pendapatan golongan petani, nelayan dan peternak juga amat terjejas dengan
terkesan ketika dalam tempoh perintah kawalan berkurung ini. Di samping itu tidak dapat melaksanakan aktiviti harian seperti biasa, hasil aktiviti mereka juga sukar dipasarkan. Maka berlakunya lambakan sayur, ikan yang tidak dapat dijual dan pelbagai kesukaran golongan ini. Menyedari keadaan ini, maka sejumlah 50 juta ringgit dah disediakan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi membiayai bantuan wang tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada sasaran seramai 160,630 orang yang terlibat dalam golongan ini. Berdasarkan laporan sehingga 17 April 2020, KPIM sedang memproses seramai 118,635 orang penerima yang mempunyai nombor akaun bank. Datuk Speaker, selain daripada itu, sejumlah 24 juta ringgit pula telah disalurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan bagi membiayai bantuan tunai secara one-off RM300 kepada seramai 60,638 orang golongan terjejas membabitkan orang-orang tua, orang kelainan upaya, kanak-kanak yatim, anak-anak yatim. Berdasarkan kepada laporan, JPKA telah memproses permohonan sejumlah sasaran terlibat dan sehingga 17 April sebanyak 18,658,000 ringgit telah dibayar kepada seramai 62,183,000 orang penerima. Bantuan tunai sebanyak RM300 secara one-off juga disalurkan kepada seramai 6,500 orang ibu-ibu tunggal di seluruh negeri Sabah. Bagi maksud ini, sejumlah RM2 juta diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita, Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Datuk Speaker, anggaran peruntukan tambahan pertama 2020 ini juga melibatkan penyaluran peruntukan RM62 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sebanyak 20 juta daripada peruntukan tersebut disediakan untuk membantu golongan miskin dan miskin tegar dengan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 kepada seramai 22,456 ketua isi rumah miskin dan 15,747 ketua isi rumah miskin tegar. Sabah tidak berdepan sebarang halangan daripada Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan projek sedia ada di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Ketua Menteri beliau berkata tiada sebarang projek yang sedang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan atau agensi persekutuan di Sabah ditarik balik atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Katanya ini adalah tahun terakhir dalam RMK-11 dan sebahagian projek telah dilaksanakan dan ada yang sudah siap. Kerajaan Sabah juga akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan melalui mekanisme kerajaan kepada kerajaan atau G2G bagi memastikan cadangan program atau projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di negeri ini dapat dilaksanakan. Kena kita yakin bahawa kerjasama yang ada di antara kerajaan negeri dan pusat dah begitu pun rapat dari segi G2G. Namun demikian kita juga tahu bahawa keupayaan agensi kerajaan persekutuan, kalau kita menilai dari segi prestasi, banyak projek-projek yang kita senaraikan dalam rancangan Malaysia ke-11 tak dapat ditunaikan. Ya, itu yang terkadang-kadang kita dapat melihat sekolah daib sampai 1,000 lebih. Ada projek-projek yang terbantut. Dia memerlukan kerjasama daripada kerajaan negeri pusat, khususnya Kementerian Infrastruktur JKR negeri yang boleh membantu. Ya, bagi kita, bagi saya tidak jadi masalah. Apa yang penting ialah seperti hak kerajaan negeri Sabah dan rakyat Sabah yang memerlukan pembangunan dapat diteruskan. Tapi saya dipahamkan dari awal semenjak kerajaan baru yang mengambil alih, pengarah SDO bertemu dengan saya, dia beritahu, Datuk Seri, sekarang ini kerajaan pusat nak monitor. I said it's okay, don't worry about it. Cuma kalau boleh pelaksanaan serahkan dengan Jabatan Pembangunan Persekutuan dengan pegawai-pegawai daerah. Itu saya nasihatkan, ya. Tak membabitkan saya selaku Ketua Menteri, tak perlu rujuk dengan saya, tidak apa. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan dikemukakan Datuk Abidin Madingkir, APKO Paginatan, mengenai langkah kerajaan negeri dalam memastikan projek pembangunan di bawah pembiayaan Kerajaan Persekutuan diteruskan. Kerajaan Sabah masih menunggu tindakan Kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan Majlis Khas bagi menggantikan Jawatan Kuasa Khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA63.
Ketua Menteri berkata persetujuan menubuhkan majlis khas itu telah dibuat dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet pemandu yang terakhir pada 18 November tahun lalu. Namun perubahan dalam kerajaan, persekutuan dan pelantikan Perdana Menteri baharu serta pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini menyebabkan status penubuhan majlis khas itu masih belum diputuskan. Berhubung kait dengan perjanjian Malaysia, Ahli Yang Berhormat dari Tambunan turut membangkitkan isu kerjasama berkaitan dengan perjanjian Malaysia MS63. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan dari Tambunan, kerajaan negeri menyambut baik portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak bagi meneruskan usaha mengembalikan hak-hak Sabah di bawah MS63. Walau bagaimanapun dan memandangkan semasa kerajaan dahulu satu majlis hendaklah ditubuhkan bagi menggantikan jawatan kuasa yang telah dibubarkan, kerajaan negeri berharap usaha yang telah dicapai semasa jawatan kuasa dan keputusan yang telah diputuskan hendaklah diambil berat dan dikekalkan dan diteruskan. Tambah pula di bawah jawatan kuasa Kabinet Persekutuan lalu, banyak isu telah dapat diselesaikan. Adalah menjadi harapan penduduk negeri Sabah agar isu tertakluk akan dapat mencapai keputusan berlandaskan MS63. Kerajaan negeri berharap satu terms of reference dapat dibuat bagi membolehkan kerajaan negeri memberi sepenuh kerjasama demi menjaga hak-hak dan kepentingan Sabah amnya dan penduduk asal Sabah khususnya. Beliau berkata demikian ketika memberikan jawapan lisan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu hari ini. Ketua Menteri menjawab pertanyaan Tan Lifat DAP Likas mengenai status tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 terhadap Kerajaan Persekutuan setakat ini. Sebelum ini, Kerajaan Persekutuan telah mempersetujui 8 daripada 21 perkara yang terkandung dalam MA 63. Manakala 9 isu masih dalam perbincangan dan 4 isu lagi belum diputuskan. Laporan berita mengelirukan oleh sebuah media tempatan berhubung perbahasan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal semalam ditimbulkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini. Perkara tersebut dibangkitkan Jamawi Jaafar, Warisan Kemabong, merujuk laporan bertajuk Shafie tidak mahu budaya rakyat yang terlalu bergantung bantuan kerajaan yang kini tular di media sosial sehingga mencemar imej kerajaan. Jamawi berkata laporan berkenaan seolah-olah memperlihatkan kerajaan Sabah tidak ikhlas membantu rakyat ketika seluruh negara memerangi COVID-19 sehingga bantuan yang diberikan diungkit kembali. Tegas beliau, pemeriksaan dalam Hansard DUN mendapati laporan itu bercanggah dengan apa yang dimaksudkan. Iaitu kerajaan berharap agar bantuan yang diberikan dapat membolehkan rakyat berdikari selepas tempoh memerangi COVID-19 berakhir kerana kekurangan hasil yang diperoleh ketika ini mungkin menjejaskan kewangan kerajaan selepas ini. Seolah-olah kita tidak bersedia ingin membantu rakyat, membangkitkan semula apa bantuan kita. Dan apabila saya baca Hansard, muka surat 19, tidak ada perkataan pun yang menyatakan dengan tujuan tajuk sedemikian. Jadi ini mengelirukan Dewan. Jadi saya mohon supaya kita membuat teguranlah kepada media-media masa, sama ada media masa konvensional yang biasa ini ataupun media online, supaya berhati-hati apabila memetik berita yang telah dibincangkan di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kalau saya lihat bahawa bantuan yang dinyatakan oleh Yang Amat Ketua Menteri adalah bantuan-bantuan selepas COVID, di mana kemungkinan kita sudah tidak cukup peruntukan untuk membantu kerana kita selama lebih kurang 2 atau 3 bulan ini kekurangan hasil dan sebagainya, maka kita bersedia untuk berdikari dan juga berdiri di kaki sendiri. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Menteri. Tetapi kalau kita lihat di media sosial dan juga di media yang lain, memetik seolah-olah kita tidak ingin membantu secara ikhlas. Jamawi berkata demikian ketika mencela perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Pertama 2020 oleh Datuk Masyong Bana, Warisan Kuamud. Semalam, Ketua Menteri berkata kerajaan akan menyediakan pinjaman kredit mikro tanpa faedah kepada usahawan dalam industri kecil bagi membantu perniagaan mereka selepas tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut beliau, pinjaman itu adalah bagi memastikan mereka mampu berdikari dan memastikan perusahaan yang terjejas semasa PKP dapat dihidupkan kembali.
Terdahulu dalam pencerahannya, Jamawi berkata semua wakil rakyat yang mendengar penerangan Ketua Menteri semalam faham tentang perkara itu dan tiada bantahan. Bagaimanapun katanya laporan tidak tepat yang dikeluarkan media berkenaan tular sejak semalam. Hari semalam Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semasa menjawab soalan dan juga beberapa sesi yang lain menggariskan pelbagai bantuan yang cukup cantik, yang cukup kalau kita di dalam Dewan ini memahami sejelas-jelasnya berkenaan bantuan-bantuan yang diberikan. Namun begitu di waktu malam saya melihat pelbagai berita viral yang dikeluarkan terutamanya oleh media-media online. Contohnya satu tajuk, SAPI tidak mahu budaya rakyat yang terlalu bergantung bantuan kerajaan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan memastikan bantuan COVID-19 kepada lebih 50,000 orang petani, penternak dan nelayan yang tidak mempunyai akaun bank akan disampaikan secara tunai. Menterinya Datuk Jun Suang berkata usaha akan diambil bagi menyampaikan bantuan COVID-19 kepada penerima secara tunai melalui Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM. Memang kita sedar, memang ada banyak memang dalam dia tinggal di dalam kawasan yang memang dalam lah. Jadi kita sudah ada figure dia, account bank yang penerima yang memang mempunyai bank account adalah sebanyak 118,63 penerima. Jadi ada yang 50 lebih memang tidak mempunyai account, detail account, dan kita sudah bincang ini dalam kabinet dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun sudah nasihat jangan tunggu, kita akan gunakan mungkin UPPM atau antal itu kepada Dewan Yang Hormat itu. Datuk Juns menjawab soalan tambahan Datuk Abidin Madingkir, APKO Paginatan mengenai bantuan COVID-19 kepada penerima di kawasan pedalaman. Keseluruhan penerima bantuan COVID-19 bagi golongan petani, penternak dan nelayan adalah seramai 169,630 orang dan setakat ini sebanyak 123,583 nama telah diterima. Allaun Pengurusi dan Setiausaha Badan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK adalah satu pengiktirafan kewujudan dan sumbangan badan tersebut sebagai institusi kepimpinan peringkat akar umbi di Sabah. Oleh itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Iwan Benedict berkata, pembayaran allaun itu tidak terikat kepada bayaran gaji minimum. Pada masa ini, kerajaan negeri hanya memberi allaun kepada pengurusi dan setiausaha bagi Badan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung dan tidak terikat kepada bayaran gaji minimum. Allaun MPKK adalah lebih berupa pengiktirafan atas pewujudan dan sumbangan badan-badan tersebut sesuai dengan komposisi dan peranan sebagai institusi kepimpinan peringkat akar umbi seperti yang disarankan melalui garis panduan MPKK. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Likas, Tan Lifat, yang bertanya apakah allaun kaki tangan UPPM, MPKK, Ketua Kampung, Ketua-Ketua Adat, Kapitan dan sebagainya akan dinaikkan kepada RM1,100. 5 kes pesakit COVID-19 yang sebelum ini dilaporkan telah pulih, disandarkan dan kinabatangan didapati positif selepas ujian susulan ke atas sampel mereka. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kesemua pesakit itu dilaporkan sembuh apabila 2 ujian ke atas sampel mereka negatif. Namun, ujian ke atas sampel susulan mereka didapati positif. Oleh itu, rawatan terhadap kesemua pesakit yang didapati positif semula itu perlu diteruskan bagi memastikan mereka pulih sepenuhnya. Jabatan Kesihatan Sabah juga mendapati 85% atau 249 daripada 293 kes COVID-19 di negeri ini tidak menunjukkan sebarang gejala pada peringkat awal. Keadaan itu membimbangkan kerana potensi untuk menjangkiti kontak rapat amat tinggi. Atas sebab itu, Jabatan Kesihatan Sabah memberi penekanan kepentingan kuarantin selama 14 hari bagi mana-mana individu yang mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara maupun dalam negara. Menggunakan bot nelayan untuk menyeludup keluar barang kawalan ke negara jiran ketika pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Itu modus operandi digunakan seorang daripada 4 suspek untuk mengaburi mata pihak berkuasa sebelum ditahan pasukan polis marin PPM di perairan berhampiran sempadan antarabangsa Malaysia, Filipina disandahkan semalam. Semua suspek warga Filipina berusia antara 30 hingga 50 tahun itu ditahan antara pukul 9.45 pagi hingga 11 pagi. Tangkapan pertama membabitkan 3 suspek yang menggunakan bot pam untuk menyeludup 12 galen minyak petrol dan 2 jeriken minyak petrol. Sementara tangkapan kedua membabitkan seorang suspek yang menggunakan kapal nelayan berdaftar dalam negara ini bersama 26 tong gas, 15 tong minyak petrol, gula, minyak masak, tepung, beras dan pelbagai barangan runcit dianggarkan bernilai RM3,000. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Fajri Ali berkata, jumlah keseluruhan rampasan termasuk bot dan kapal nelayan kira-kira RM90,000. Mereka perlukan kapal besar untuk membawa barang itu secara sekaligus ke sana, secara berperingkat-peringkat. Modus operandi mereka ni dapat dicium oleh kita. Kita dapat kesan mereka. 3 orang tadi, di mana mereka cuba membawa keluar minyak petrol daripada Senakan ke Tagana, dan kita dapat memerintah mereka hampir ke border. SCP Muhammad Fajri turut menggesa masyarakat setempat agar menyalurkan maklumat kepada pihak penguatkuasa berhubung sebarang kejadian jenayah di perairan. Ini kerana katanya penjenayah dipercayai menggunakan tempoh PKP untuk melakukan pelbagai kegiatan jenayah di perairan. Seruan Kita Jaga Kita bukan sahaja disahut oleh masyarakat Sabah yang prihatin, malahan juga Iron Man. Seorang lelaki, Johan Charles Jayasuriya, 42 tahun, membuat penampilan khas dengan cara tersendiri apabila memakai kostum watak adiwira Iron Man ketika menyerahkan bantuan makanan dan keperluan asas kepada golongan memerlukan di sekitar penampang semalam. Johan berkata beliau mengambil pendekatan berbeza ketika menyampaikan sumbangan barangan keperluan kepada 15 rakan-rakan alumni Sekolah Menengah St. Michael Penampang yang terjejas sepanjang tempoh PKP ini. Kunjungan Johan ke Pasar Donggongon bagi membeli barangan keperluan yang ingin disumbangkannya itu menarik perhatian ramai. Menurut Johan, beliau ingin membawa sedikit keceriaan pada anak-anak penerima bantuan berkenaan. Ketika masyarakat berdepan kesukaran sepanjang PKP ini, beliau bersyukur kerana kehadirannya membuatkan insan lain tersenyum gembira. Sekian berita Bonito di TV malam ini. Saya Salbinus Saribun.